السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita masuk pada sambungan kisah kita berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita masuk pada tengah hari ini pada pertemuan yang ketiga. Kalau kita cuba ingat balik pada pertemuan yang kedua, pertemuan yang lalu, kita cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Firaun dan juga mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir. Perjalanan Nabi Musa ataupun dakwah Nabi Musa tidak berlangsung dengan begitu mudah. Apabila baginda Nabi Musa masuk saja ke dalam kota Mesir, meminta izin kepada Firaun untuk nak mengeluarkan Bani Israel, ternyata Firaun tidak beri izin. Bahkan Firaun ajak pula Nabi Musa alaihi salam untuk beradu tenaga lawan kuasa siapa yang hebat. Dan pada pertemuan yang lalu kita cerita di penghujung kisah yang mana ketika mana Nabi Musa dah berada dah di majlis, hari yang ditentukan, hari yang dijanjikan untuk berlakunya perlawanan sensasi antara Nabi Musa, Nabi Harun dan juga tukang-tukang sihir Firaun, yang mana semua rakyat jelata Mesir pada masa tu yang ada live-nya, Facebook-nya, YouTube-nya, WhatsApp-nya, semua pakat ada masa tu menyaksikan perlawanan di antara Nabi Musa, Nabi Harun dan juga daripada tukang-tukang sihir Firaun. Baik, jadi tuan-tuan, tengah hari ini kita akan sambung yang tu. Nabi Musa, dia bertanya kepada Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kami nak tanya siapa nak lempak dulu ni siapa nak mula dulu? Kami mula dulu ke hang mula dulu? Qala bal alqu. Nabi Musa kata, hampa mula dulu, silakan. Tuan-tuan, maka fa iza jibaluhum wa asiyuhum, depa punya tongkat dan mereka punya tali, tukang-tukang sihir Firaun, mereka lempak tuan-tuan. Bila mereka lempak, maka bertukarlah jadi ular. Ular ini bila jadi, sebahagian rakyat-rakyat ataupun penonton yang menyaksikan perlawanan pada masa tu takut ni. Tuan-tuan, ular tuan-tuan. Ular ni, kalau cerita ular ni, dulu ni zaman kita dulu, kalau masuk pasar malam, ada orang jual ubat, sementara nak promote ubat tu dia boleh dia duk main ulang ataupun dia duk cerita ubat dia kata satgi saya nanti buka ulang. Hak duk rumun tunggu tu bukan tunggu nak beli ubat dia, nak tengok ulang tu. Pasal apa? Boleh jinakkan ular, boleh main ular, boleh pegang ular, boleh duk mesra dengan ular ni, kira hebat. Bila tukang-tukang sihir Firaun ni lempak tukar jadi ular tuan-tuan, rakyat Firaun ataupun rakyat jelata pada masa tu yang duk saksi ni semua terkejut. Berasa kagum, terkejut.
Dan ada juga sebahagian daripada mereka yang macam terkejut pasal nampak ni dengan ulaknya 2, 3, 4, 5 ekor duk lari pimai-pimai duk mengikut tu. Ada yang terkejut, tuan-tuan. Kemudian Nabi Musa yang tengok keadaan tu pun, Nabi Musa pun mai berasa takut dalam diri dia. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa pun dalam diri dia mai ketak juga ni orang ramai dengan tengok, dengan Firaun pun duk saksi ni, ulak-ulak tukang sihir ni pun boleh gagah tahan juga ni. Nabi Musa pun mai juga rasa gemetar, rasa takut dalam hati. Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Musa, qulna la taqaf wahai Musa, jangan kamu takut. Jangan kamu takut wahai Musa. Innaka antal a'la, sesungguhnya hang adalah lebih hebat, hang adalah lebih terpelihara, dan hang orang yang lebih unggul daripada depa nanti yang akan menang. Tuan-tuan, maka pada masa tu Allah Ta'ala suruh supaya Nabi Musa lempak tongkat. Bila Nabi Musa lempak tongkat, tuan-tuan, Nabi Musa lempak saja tongkat Nabi Musa terus menjadi seekor ulat yang besar, tuan-tuan. Menjadi seekor ulat yang besar. Bukan setakat tu, bahkan ulat Nabi Musa memakan tali-tali ataupun tongkat-tongkat ataupun ulat-ulat depa ni yang depa lempak tadi tu, semua ulat Nabi Musa makan habis. Semua ulat Nabi Musa makan habis. Tuan-tuan, dalam Quran Allah rakamkan satu benda yang pelik, ataupun Allah rakamkan bagaimana kejadian berlaku pada masa itu. Ketika Nabi Musa lempak, tuan-tuan, ulat Nabi Musa makan ulat-ulat mereka ni. Tukang-tukang sihir yang menyaksikan kejadian pada masa tu, dengan orang ramai pun tengok, tukang sihir saksi depan mata mereka, ulat mereka dimakan secara langsung oleh ulat Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata dalam surah Yunus, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut wa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika mana Nabi Musa lempak, dalam satu ayat, tuan-tuan, Nabi Musa lempak saja bertukar jadi ulat, terus tuan-tuan, sajidin, tukang-tukang sihir yang mana mereka ni bekerja dengan Firaun, tolong Firaun ataupun buat kerja atas nama kerajaan Firaun, sajidin, beriman dengan Nabi Musa alaihi salam immediately, serta merta lala tu, tuan-tuan, tengok ulat Nabi Musa makan ulat depa, terus depa beriman terus. Tak ada cakap banyak dah, depa terus kata qalu amanna bi rabbil alamin. Depa kata kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Harun. Tuan-tuan, baik, apa yang berlaku sebenarnya? Cerita dia macam ni. Ketika mana mereka lempak tongkat mereka lempak mereka punya tali-tali, tuan-tuan, pada mereka telah mengaburi dengan sihir mereka ini mata-mata orang rakyat-rakyat biasa, ataupun bahasa mudah kita panggil hari ni apa dia, tuan-tuan, silap mata. Benda tu dia still tali, benda tu dia masih lagi tongkat, tetapi orang ramai nampak benda tu macam ulat duk bergerak-bergerak, sedangkan benda tu dia tetap tali. Tuan-tuan, yang ajibnya apa dia? Apabila Nabi Musa lempak tongkat tu betul-betul tukar jadi ulat. Tak macam yang mereka buat, lempak tongkat tu still tongkat, orang saja nampak kata ulat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, mereka terkejut, tuan-tuan. Bukan setakat tu, tongkat yang bertukar jadi ulat tu makan pula tongkat-tongkat ulat-ulat mereka ni. Maka kerana tu mereka ni terkejut sungguh, sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pada masa tu riuh rendah ni, tuan-tuan, riuh rendah menyaksikan perlawanan menjebelahi kepada pihak Nabi Musa. Ni yang main ni tukang-tukang sihir hebat-hebat ni. Bila tukang sihir hebat ni, pengikut-pengikut dia pun ramai. Maka pengikut-pengikut dia ni bila tengok tuan depa, ketua depa ni beriman dengan Nabi Musa, depa pun sebahagian besar daripada asalnya pengundi Firaun tukar mengundi Nabi Musa pula. Pasal apa? Pasal tok guru depa, ketua depa ikut Nabi Musa alaihi salam.
tuan-tuan. Maka pada masa tu majoriti, sebahagian besar daripada yang asalnya ikut Firaun semua nampak macam beralih sokong Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, pada masa tu Firaun yang menyaksikan kejadian masa tu, dia kata apa? Dia kata kepada orang yang, dia kata kepada tukang-tukang sihir dia kata, adakah hampa nak beriman dengan Nabi Musa alaihi salam qabla azina lakum, sebelum aku bagi izin? Maksudnya nak beriman dengan Nabi Musa kena minta izin dengan aku dulu. Hampa jangan buat ikutan lagu tu, kena hantar surat dulu, aku kena cop dulu, aku kena terima dulu, aku bagi balik ke hampa baru hampa boleh buat. Maksudnya lagu tu lah bahasa kita. Hampa tak boleh sembrono pi serang, pi masuk lagu tu, tak boleh. Kemudian apa Firaun kata? Firaun kata, kalau hampa buat macam tu, aku akan la uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong tangan kamu secara bersilang. Potong tangan, wa arjulikum, potong tangan dan kaki kamu ni secara bersilang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong kaki kiri, potong tangan kanan. Sa'usallibannakum ajma'in, dan aku akan salib hampa semua di hadapan orang ramai. Tuan-tuan, apa depa jawab? Tukang sihir Firaun, walaupun depa terima urutan macam tu daripada Firaun, depa tak takut. Depa kata apa? Kami tak takut, kami dah berserah diri dah kepada Allah, apa nak jadi pun jadilah. Tuan-tuan, ini hebat orang yang masuk Islam berdasarkan ilmu. Orang yang masuk Islam dengan benda yang realiti, benda yang ajib nampak depan mata dia, iman dia kuat sungguh tuan-tuan. Kita iman kita ni iman yang dibina daripada awalnya atas dasar keturunan. Kita Islam pasal apa? Pasal pak kita Islam. Pak kita Islam pasal apa? Pasal tok wan kita Islam. Orang tanya, hang pasal apa agama Islam? Tak tahu kata saya pun, tapi pak saya Islam. Tuan-tuan, sedangkan tukang sihir Nabi Musa apa dia? Depa ni beriman dengan ilmu. Tengok kemudian beriman. Tuan-tuan, bila jadi macam tu tuan-tuan, maka Firaun pun dah tak boleh buat apa. Firaun tak boleh buat apa. Maka pada masa tu tuan-tuan, Firaun buat macam-macam. Firaun bagi tahu kepada Haman, menteri pembangunan luar bandar dia. Bolehkah pakai ayat tu? Menteri pembangunan dia pada masa tu supaya binakan satu bangunan tinggi. Ya Haman, dia sebut kepada menteri dia, menteri pembangunan dia, Haman, tolong binakan, ij'alli, binakan kepada aku sarha, satu menara yang tinggi yang besar. Apa dia nak buat tuan-tuan? Firaun naik atas tu, kemudian apa dia buat? Dia duduk di atas tu, dia ambil satu anak panah, dia lomok dengan darah. Kemudian dia panah ke atas. Dia turun, dia bagi tahu kepada rakyat dia, hampa nak tahu tak, aku dah bunuh. Dia pegang anak panah yang dia lomok dengan darah tadi tu, dia kata, hampa nak tahu tak, aku dah bunuh dah Tuhan Nabi Musa. Tuhan Musa, Allah tak ada dah, tinggal aku seorang je Tuhan. Tinggal aku seorang je Tuhan. Ni maksudnya apa tuan-tuan? Terdesak. Terdesak dah ni, nak minta undian daripada orang ramai, terdesak dah ni, buat macam-macam cara, macam-macam program, macam-macam bentuk buat. Antaranya dia buat macam tu, nak minta balik supaya mereka kembali kepada dia. Kemudian tuan-tuan, bila nampak macam tu, maka pada masa tu rakyat Mesir ni, mereka bila nampak macam tu, mereka kembali. Tuan-tuan, Firaun, media dia pegang, radio dia pegang, TV dia pegang, semua benda duduk di bawah dia. Maka akhirnya mereka kembali balik. Sehingga kan Firaun sebut satu ayat, dia kata, bukankah aku mulku Misri, bukankah aku ni raja hampa, raja Mesir, dan sungai Nil itu tajri min tahti, mengalir di bawah aku. Bukankah sungai Nil ni duduk bawah kaki aku? Air yang duk mengalir tu aku yang arah suruh, aku yang suruh. Tuan-tuan, orang ramai pun dengar Firaun kempen, akhirnya kembali balik. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, selepas daripada tu, maka kembali balik keadaan Bani Israel dalam keadaan yang lama dulu. Apa dia tuan-tuan? Pada masa tu Firaun dan juga tentera-tentera dan juga bangsa Kibti menindas sungguh-sungguh Bani Israel dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Seperti mana berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum daripada hijrah. Apa dia berlaku tuan-tuan? Penindasan yang cukup hebat kepada Nabi kita
sama. Dia punya sejarah dia lebih kurang sama. Bani Israel juga ditimpa dengan benda yang sama, dikacau dan macam-macam benda dibuat kepada mereka, sehingga kan pada masa tu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel, kepada bangsa Firaun, kepada bangsa Qibti dengan beberapa ujian. Allah Ta'ala sebut bila mereka duk kacau sangat Bani Israel, mereka duk kacau Nabi Musa, Allah hantar kepada mereka ujian. Allah Ta'ala kata, walaqad akhadna ala fir'auna bisinin. Kami hantar ujian kepada Firaun dan juga kepada bangsa Qibti dengan kemarau yang panjang. Tuan-tuan, tak duk kemarau panjang. Mesir ni tuan-tuan antara negara yang cukup subur. Cukup subur tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat subur tu jadi kemarau, tuan-tuan, pening kepala mereka. Ekonomi mereka runtuh, tanam-tanaman habis mereka rosak. Wa naqsim minats thamarat. Allah Ta'ala tarik mereka punya buah-buahan, tanam-tanaman semua rosak, tak boleh nak jadi apa. Tanam tembikai tak jadi, anggur tak jadi, tomato tak jadi, belaka semua tak jadi. La'allahum yadhakkarun. Allah Ta'ala harap apa dia? Mudah-mudahan mereka ingat. Dah bila tarik sikit nikmat ni koklah nak ingat, tak juga. Depa pi jumpa dengan Nabi Musa, depa kata, wahai Musa, minta sat dekat Tuhan hang supaya mai jadi balik cuaca musim bagi jadi macam biasa. Kami tak larat dah ni, duk kemarau teruk ni, duk tanam apa pun tak jadi, minta sat kat Tuhan hang. Nabi Musa pun angkat tangan minta kepada Allah, maka Allah bagi balik. Bila Allah bagi balik, apa mereka buat tuan-tuan? Mereka ingkar balik, mereka lawan balik. Maka Allah Ta'ala hantar lagi ujian kepada mereka. Allah Ta'ala kata, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ. Allah Ta'ala hantar kepada mereka taufan, angin kuat. Tak duk angin pumpam punya duk main. Lepas tu wal jarat, Allah Ta'ala hantar belalang. Wal qumman, Allah Ta'ala hantar kutu banyak, rambut ni penuh kutu. Wadhafadi', dan juga katak merata-rata. Wadam, dan juga darah. Tuan-tuan, pada masa tu apa berlaku? 5 benda, taufan, belalang, kutu, katak dan juga darah ni mai sekaligus tuan-tuan. Sekaligus Allah bagi. Pi ambil air di sungai, patah balik sampai di rumah. Pi ambil tu air sungai, buka-buka terpawai, buka-buka tudung timbuk, darah. Duk tak nak masak gulai tadi elok aja dengan gulai apa, tengok buka-buka tadi jadi darah. Duk buat nasi apa, boleh kalau cerita makan tengah-tengah hari ni? Tak apa kau nak, lama dah puasa. Duk masak apa ke, duk tengok-tengok elok-elok buka-buka periuk, habis jadi belalang. Tengah duk tidur tepuk-tepuk pantai, duk rasa geli-geli geleman, buka selok-selok tengok selimut, tu dia katak penuh. Allahu Rabbi tuan-tuan. Rambut ni tak mana ada bulu di situ, ada kutu sungguh banyak. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni ujian yang Allah bagi. Kita alhamdulillah di negara kita ni kalau di luar tuan-tuan, kalau di luar ada 1-2 negara yang hadapi tanaman mereka ni ditimpa dengan jutaan milion belalang mai serang tanam-tanaman. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Tak boleh buat apa sungguh-sungguh. Kita walaupun ada tapi taklah sampai macam tu. Kita ni tak sampai macam tu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, maka pada masa tu depa ni tak tahu nak buat apa. Depa minta lagi kepada Allah, depa minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah doa dekat Tuhan hang, minta doa kat Tuhan hang. Maka Nabi Musa pun angkat tangan minta doa. Allah angkat balik azab-azab tadi. Depa spin cerita, depa pusing pula. Depa kata apa? Ni hak Allah Ta'ala turun bala ni semua hang punya pasal lah Musa. Hang lah yang buat, bukan kami. Hang lah punya punca. Tuhan kami marah kat hang. Lagu tu pula. Tuan-tuan, nak spin cerita ni macam-macam. Akhirnya tuan-tuan, Firaun ni dah tak tahan dah nak buat macam mana. Firaun tak tahan dah nak buat macam mana. Maka bila Firaun panggil semua menteri-menteri dia buat satu arahan. Dia kata, hari ni aku buat keluar arahan, mari kita bunuh Nabi Musa. Kita bunuh Nabi Musa. Tuan-tuan, ketika Nabi Musa, ketika Firaun sebut macam tu, ada satu orang lelaki
yang dia ni daripada bangsa Kibti, yang dia beriman daripada dalam. Maksudnya dia ni beriman secara sembunyi kepada Nabi Musa. Dia tak menzahirkan keimanan dia betul-betul macam orang lain. Tuan, zaman Nabi SAW pun ada. Kita pernah cerita Ammar bin Yasir pun macam tu. Walaupun beriman dia betul-betul, akhirnya dia mengaku seolah-olah macam dia keluar daripada Islam. Bila pergi jumpa dengan Nabi, Nabi kata, aku kenal Ammar ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau dia kata dia keluar Islam, maksud dia mulut saja keluar Islam, hati dia dah. Satu orang lelaki, dia mai jumpa Firaun, dia kata dalam perhimpunan bersama dengan menteri-menteri ini, dia kata apa? Dia kata, wahai Firaun, takkanlah hang nak bunuh satu orang yang hanya ajak supaya menyembah Tuhan? Bukan dia rampas kerajaan hang, bukan dia jatuhkan tahta hang, bukan dia ambil negara hang, bukan dia ambil harta hang, tak. Dia cuma ajak hang beriman dengan Allah dan nak keluarkan Bani Israel daripada Mesir. Hak tu saja. Pasal apa yang hang tak duk sampai nak pergi bunuh dia? Tuan-tuan, laki ni sampai ke sudah tak tahu siapa laki. Tapi laki ni beriman kepada Nabi Musa. Dia ni orang yang cuba mempertahankan Nabi Musa dalam parlimen. Macam itulah bahasa mudah dia. Maksudnya dalam perbincangan parlimen, Firaun keluar kenyataan nak kena bunuh Nabi Musa. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, menteri-menteri lain depa tambah apa? Kita jangan bunuh Musa saja, kita bunuh semua Bani Israel. Kita bunuh semua Bani Israel senang. Kita bunuh semualah senang, jangan duk simpan walaupun sikit, bunuh semua. Tuan-tuan, maka pada masa tu berita sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa bawa dia punya rakyat Bani Israel 800,000 orang pada masa tu, bawa semua. Bila bawa, tuan-tuan, berlari sampai di mana? Sampai di depan Laut Merah. Belakang ada tentera dan Firaun yang sedang kejar ligan ni, tunggu masa nak bunuh. Pada masa tu, tuan-tuan, Bani Israel ni menangis teriak tanya kepada Musa, Musa, macam mana kita ni depan Laut Merah terjun mati, belakang tentera dengan Firaun, kalau tunggu pun boleh habuan mati juga, apa nak jadi ni, macam mana kita? Nabi Musa kata apa? La taqaf, innallaha ma'ana. Wahai kaumku, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Musa untuk ketuk tongkat Nabi Musa, tuan-tuan. Maka laut pun terbelah jadi dua. Tuan-tuan, Laut Merah yang sifat kejadian dia, laut ini bersambung, ayat ini sifat dia bersambung, ayat ini tidak akan terbelah. Tiba-tiba, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat terbelah jadi dua. Minta maaf, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita Pirate of Caribbean, kan, cerita tu, ustaz tengok apa, kebetulan lalu video depa duk cut pendek-pendek ke Facebook tu, kita pun tengoklah, ada cerita orang buat lagu tu. Tuan-tuan, ada cerita pirate tu, hero dia tu, Jack Sparrow tu. Dia cerita macam mana laut tu terbelah, depa lalu kat bawah ni. Walaupun tak macam tu zaman Nabi Musa, tapi gambaran dia macam tu. Kiri kanan ni laut tu berhenti, tak turun setitik ke tak turun sikit. Ikan belah tu tak meluru nak main belah ni, ikan belah ni tak meluru. Semua pakat duk tengok, saksi saja. Ikan apa yang duk dalam tu semua nak kena bagi ruang laluan untuk Nabi Musa dan juga Bani Israel sampai ke seberang sana. Maka, tuan-tuan, Nabi Musa, Bani Israel pun lintah, tuan-tuan. Bila sampai di sana, Firaun dia berada di pertengahan jalan. Firaun pada masa tu berada di pertengahan jalan. Bila berada di pertengahan jalan, tuan-tuan, pada masa tu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan laut yang terbelah dua tadi ni dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suruh tutup. Ketika mana laut tu tutup, tuan-tuan, Firaun dia hampir-hampir nak sebut kata beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril mai ambil tanah daripada laut tu, ambil tanah daripada situ, lempak sumbah masuk dalam mulut Firaun. Tak benarkan untuk dia ucap beriman kepada Allah, kerana kesombongan yang Firaun tunjuk ni, dia tak layak beriman kepada Allah di saat-saat akhir.
Tuan-tuan, tak layak. Maka cerita tentang Firaun dan juga tentera dia habis takat tu. Habis takat tu, maka Nabi Musa dan juga Bani Israel, tuan-tuan, sampai di seberang sana. Nabi Musa dan Bani Israel sampai di seberang sana. Baik, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah selamatkan Bani Israel daripada Firaun. Allah selamatkan Bani Israel daripada Firaun. Bila Allah selamatkan, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan apabila Firaun, apabila Bani Israel dan juga Nabi Musa dah sampai di seberang sana, depa lalu dekat satu kampung. Depa lalu dekat satu kampung. Bila depa lalu dekat satu kampung, tuan-tuan, depa tengok kampung tu adanya kumpulan-kumpulan yang menyembah berhala. Kumpulan yang menyembah berhala. Hari yang sama, lebih kurang tak berapa lama lepas tu, depa baru tengok, depa baru saksikan kejadian Allah ranakkan kerajaan Firaun. Allah matikan Firaun bersama tentera dia depan mata depa. Depa tengok depan mata depa, laut terbuka. Depa tengok depan mata depa, Firaun mati. Depa tengok depan mata depa, laut tutup balik. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila lalu di kawasan satu kampung, nampak orang kampung tu duduk sembah berhala. Nampak orang kampung tu duduk sembah berhala. Apa depa kata kepada Nabi Musa? Depa kata, wahai Musa, boleh tak hang buat Tuhan macam mana Tuhan yang depa ni duduk sembah? Kata Bani Israel ni, tuan-tuan, tak duk depa minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak hang buat Tuhan dekat kami macam mana Tuhan hak depa tu sembah? Baru tadi ni yang kita kata duk tengok ni kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, tiba-tiba macam tu dah. Bila Nabi Musa dengar macam tu, tuan-tuan, Nabi Musa kata kepada depa apa dia? Nabi Musa kata, hampa ni, innakum qaumun tajhalun, hampa ni, bahasa kita, hampa ni tak cerdik ke? Hampa ni jahil ke? Ataupun kasar dia apa dia, tuan-tuan, hampa ni bodoh ke? Awak yang jadi macam tu. Baru tak sat je tengok ni, wa antum tanzurun, hampa dah tengok dah depan mata hampa, Allah bagi tengok kekuasaan Allah. Tiba-tiba nampak kampung ada sembah berhala, hampa minta pula berhala. Hampa minta pula berhala. Baik, tuan-tuan, bila jadi macam tu, depa pun tak kata apa, maka depa terus perjalanan. Tuan-tuan, bila depa terus perjalanan, Allah Ta'ala sambung. Allah Ta'ala sambung dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang mungkin sebahagian besar daripada kita hafal. Apa dia, tuan-tuan? Bila depa berjalan, tuan-tuan, depa gaduh panah. Bani Israel, tuan-tuan, gaduh panah. Wahai Musa, kami hangatlah, panahlah kami ni. Kami panah kata, padahal duduk di Mesir dulu pada dia, jadi hamba aja, jadi orang suruhan aja, jadi duk kena suruh aja. Tiba-tiba main macam tu, dia main action dah, dia main berasa lebih dah. Maka bila dia minta macam tu, Allah Ta'ala kata apa? Wazallalna alaikumul ghamam. Kami payungi depa dengan awan. Sepanjang perjalanan depa ni, awan ada melindung ke atas kepala ni, tak hangat langsung. Allahu Rabbi ni, Bani Israel ni. Depa duk berjalan pi mana pun ni, kita tambah hala ni duk panas sungguh tengah hari ni. Tengah-tengah hari bulan-bulan puasa ni, panas, tuan-tuan. Kita Bani Israel jalan, ada awan duk payung ke atas. Tak berasa panas langsung, tak kena matahari sikit pun. Tak cukup dengan tu, depa kata, wahai Musa, kami lapar lah. Tak ada ke benda-benda makan apa? Allah Ta'ala sambung, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah Ta'ala wakmai makanan daripada mana? Daripada heaven, daripada syurga. Wakmai daripada syurga, manna wassalwa. Ada kata manna ni gandum, ada kata salwa ni sejenis burung, macam tu lah, kira makanan lah bahasa mudah dia. Daripada syurga mai hantar dekat depa. Tuan-tuan, Allah bagi payung, Allah bagi makan. Depa minta apa pula? Kami lapar ayak lah Musa, oi. Entah nak kata apa ni. Payung dah, makan dah. Kami lapar ayak pula dah Musa, kami dahaga sungguh ni. Tuan-tuan, maka pada masa tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asharata 'aina.
Allah Ta'ala perintah Musa hang ketuk tongkat hang dekat batu, fanfajarat min husnata asyarata aina, maka akan terbit 12 mata air. Akan terbit 12 mata air. Tuan-tuan, ni yang kata Bani Israel. Tuan-tuan ingat balik, saya sebut awal-awal kisah kita dulu, saya akan cerita kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nak timbul rasa geram dekat Bani Israel ni. Bukan geram kepada mereka, kepada sikap mereka ni yang melampau-lampau, mengada-ngada, dan memang karenah mereka ni cukup-cukup melampau. Mereka minta minum, maka Allah perintah supaya ketuk tongkat, kemudian tongkat tu, batu tu keluar air, 12 mata air, tuan-tuan. Qad alima kullu unasim masyrabahum, yang mana setiap satu saluran air tu satu bangsa minum. Kalau tuan-tuan ingat balik sejarah ketika mana Nabi Yaqub, kan, adik-beradik Nabi Yusuf ada berapa? Ada 12. Ada 12. Daripada 12 ni lah berkembang biaknya Bani Israel. Ada 12 bangsa. Maka Allah Ta'ala kata isnata asyara aina, terpancar daripada situ 12 mata air, dan satu air satu bangsa, satu air satu bangsa. Tuan-tuan, payung dah, makan dah, minum dah. Tuan-tuan tahu apa dia kata lagi? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ni tuan-tuan tengok apa dia kata. Musa, kami berasa jemulah makan hak kami duk makan ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kami berasa tak sabar, tak tahanlah dengan menu yang hang bagi daripada syurga ni, air yang kami duk minum ni. Kami tak tahanlah wahai Musa. Tuan-tuan, ni yang kata Bani Israel. Bila Nabi Musa dengar macam tu, depa sambung lagi, depa kata apa, boleh tak awak mai kepada kami timun ke, petula ke, awak mai kepada kami kacang ke, timun, jenis-jenis sayur macam tu, awak mai lah kat kami benda-benda lain sama. Nabi Musa kata apa? Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Hampa patah balik pergi Mesir lah kalau lagu tu, hampa benda hampa nak hampa minta tu patah balik pergi Mesir. Dekat sini tak ada. Hak ada benda hak Allah bagi, hak ni cukup nikmat dah. Tuan-tuan, ni yang kata Bani Israel. Maka tuan-tuan, Bani Israel pada masa tu, Nabi Musa ni berasa tak tahan sungguh dah. Tak tahan dah dengan karenah Bani Israel ni yang melampau-lampau ni dah jadi sampai macam tu. Maka tuan-tuan, Nabi Musa pun minta kepada Allah, bagi tahu pada, ya Allah, kita nak kena bagi satu syariat, bagi satu panduan, bagi satu buku manual kepada mereka untuk mereka turut. Pasal Bani Israel ni kalau buat cara umum lagu tu, pakai mereka ni kelang kabut. Macam-macam benda mereka langgar, mereka handuh, mereka buat tak tentu kalau. Kata kita nak kena ada satu buku manual, kita nak kena ada satu benda yang boleh pandu ajak mereka berkaitan dengan apa yang kita perintahkan. Maka tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Musa, dan apa yang berlaku selepas daripada tu kita akan tahu pada minggu depan. Jadi tuan-tuan, minggu depan kita akan saksikan episod akhir bagaimana Bani Israel ini berjaya ataupun dak masuk kepada Ardul Muqaddasah, bumi yang dijanjikan, Palestin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan sebut ada beberapa benda yang berlaku kepada Bani Israel yang cukup mengejutkan Nabi Musa alaihi salam. Kita akan sebut pada pelajaran hari Sabtu minggu depan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian tuan-tuan menghadirkan diri pada tengah hari ini, menanti menunggu kuliah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah balas masa yang tuan-tuan luangkan, masa yang tuan-tuan berikan pada tengah hari ini dengan masa yang berkah, dengan masa yang lebih baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Tuan-tuan, sikit maklumat untuk minggu depan. Saya ada kuliah subuh, kemudian kuliah zuhur. InsyaAllah pada waktu subuh saya akan bawa dengan izin daripada Tuan Imam, saya bawa tabung peduli insan, yang mana saya pernah bawa pada tahun-tahun lepas, iaitu tabung berkaitan dengan misi bantuan kepada pelarian-pelarian Syria.
Jadi tuan-tuan yang berhajat untuk nak menyumbang, saya bawa yang tu saya akan letak di belakang nanti insya-Allah. Cuma saya war-war siap-siaplah bagi tahu minggu ni untuk tuan-tuan bawa kalau yang berhajat untuk nak membantu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.